Tengok book sejen. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahi 'aliyyil azim. Baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua, kepada sahabat saya Amar Ismail dan juga kepada semua penonton kita pada malam ni. Minta maaf kami start sikit lewat dalam 15 minit sebab tadi duk tengah hejah line internet, tak takut ada lagging dan sebagainya. Kepada semua yang baru ikut live kita pada malam ni, tolong komen sikit. Contohnya macam-macam sahabat kita Udin Zahin, dia melaporkan diri dah. Dan yang lain-lain tolong komen, sama ada dengar suara ataupun dengar lagging ke dan sebagainya, tolong komen. Dan kita akan cuba improve lah sedikit sebanyak insya-Allah. So Amar, apa khabar? Okey ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah boleh sihat. Boleh. Alhamdulillah. Okey, baik. So semua ready lah kot noh untuk live malam ni. InsyaAllah boleh lah kan. Kita sembang-sembang je kot kan. Kita sembang-sembang kot. Baik. Kita kongsi-kongsi insyaAllah. Okey, sempoi insyaAllah. So malam ni macam mana yang kita tahu semua, kita akan bincang satu buku bertajuk Erti Beragama Yang Hilang. Kalau boleh tengok kat sini, Erti Beragama Yang Hilang, karangan Ustaz Hafizal Abdul Jamil. Buku ni macam mana yang semua kita tahu, mendapat perhatian banyak lah. Sebab first mungkin sebab penulis dia famous, dan kedua mungkin sebab tajuk dia tu agak catchy kan. Jadi nak dijadikan kebetulan aku dengan Amar dua orang beli buku ni. Lepas tu waktu aku tengah baca, tiba-tiba macam aku tengok macam mana aku boleh tahu lah, Amar pun duk baca lagi buku tu kan. Lepas tu macam tu kata tak apalah, kalau dah kita dua orang duk baca buku sama, so lepas ni kita continue lah, kita bedah buku sama-sama kan. Lepas tu Amar pun menyahut ajakan tu, dan alhamdulillah hari ni kami dua orang live malam ni. So Amar, okey, mungkin timbul satu soalan kot. Macam mana aku kenal Amar Ismail? Amar contoh sikit. First macam mana nak cerita? Sebab first yang start kenal Rozaidi ni asalnya sebab masa tu tengah belajar kat kitab kot. Masa tu kan belajar dekat college, zaman-zaman kitab, college teknologi Islam, college Islam teknologi antarabangsa Pulau Pinang tu, dekat sebelah Masjid Negeri Penang lah kan. Start tu lepas tu masa duk belajar kat sana tu ada buat sikit program bedah buku dengan kawan-kawan ni. Lepas tu Rozaidi join kami lah kat sana lah. Jadi kat situ lah kami berkenalan lah kot. Macam tu kot. Lepas tu kira sambung sampai sekarang kot insyaAllah. Sambung sampai sekarang lah. Tapi yang dulu duk buat program bedah buku tu, bila dah start dapat kerja dekat belah-belah KL ni, belah-belah Shah Alam ni, masa tu lah baru kata kira terputih hubungan sikit lah. Bukan terputih hubungan apa tapi kira dah tak join dah lah bedah buku tu kan. Grup bedah buku jarang-jarang lah. Grup bedah buku pun tak tahu lah masih ada ke pupih lah, tak tahu macam mana. Tapi nampak Rozaidi, nampak dia orang kata serius lah dalam bedah buku ni, nampak dia minat lah bedah buku ni. Jadi mungkin hari ni macam boleh sama-sama lah boleh kongsi ilmu kan, maklumat kan. Mungkin penonton-penonton pun kalau ada macam apa-apa yang kita boleh sharing sama-sama, mungkin dekat sini lah medan dia insyaAllah lah. Okey, baik. Yang tu sikit sebanyak macam mana aku dengan Amar Ismail boleh kenal. Memang bedah buku dekat kitab tu dengan geng-geng macam Lokman, macam geng-geng Safwan, bos semua tu lah. Lepas tu happen to be sekarang ni kami baca buku yang sama. Lepas tu tak apa. Ya, Fitri, betul. Fitri pun Azwan, sama. apa lagi? Nostalgia sikit. Kena sebut nama Salman kan, Nazim. Yang tu lah. Salman, betul. Nazim pun semua. Okey, baik. Mungkin ada yang tertanya-tanya lah kenapa kami pilih
kenapa kami pilih buku buku Erti Beragama Yang Hilang ni, macam mana yang aku angkat tadi. Kenapa kami pilih buku ni? Dia of course kalau macam kita baca buku ni, dia akan relate balik kepada buku yang ditulis oleh Ustaz Fatih Yakan, Maza Ya'ni kan, apa erti saya mengamalkan agama Islam. Kalau buku Maza Ya'ni tu, kalau ikut balik aku kalau aku tak silap waktu aku USM lah, belajar USM lagi lah, aku baca buku tu bagi habis. Aku baca buku tu sekaligus bagi habis. Lepas tu lepas pada tu baru aku tahu guru aku yang aku duk ikut, yang aku duk follow, iaitu Ustaz Ismailidin. Dia mengajak buku Maza Ya'ni tu secara talaki, mengajak di masjid Tolong Yang Tawak dekat Penang lah, Belah Bagan tu. Okay, jadi Amar, hang rasa buku ni special sebab apa? Boleh share sikit? Buku, okay, pertamanya tentang buku ni, dia macam ni tau, sebab buku apa? Buku Ustaz Azizan ni kan buku Maza Ya'ni tu. Buku Maza Ya'ni dan buku Ustaz Azizan ni. Okay, pertamanya first sebab Ustaz Azizan ni dah kenal tu lama lah, maksudnya bukan dia yang kenal aku kan, aku yang kenal dia lah. Okay. Jadi masa tu kita kenal dia. Masa tu lah start, orang kata apa, masa dulu duk belajar pun kita baca macam Saiful Islam kan, ada web Saiful Islam tu, lepas tu apa ni, dan buku-buku dia pun banyak juga, banyaklah juga kan, bukanlah semua aku beli, tapi adalah boleh kata dekat 7-8 buah kot buku dia kan aku beli kan, tapi tak ada lah baca semua lagi kan. Macam buku apa, Aku Terima Nikahnya, buku Bau Pohon Tin tu, Rindu Bau Pohon Tin, yang tu antara buku-buku yang aku baca lah, dan aku kira macam memang tertarik lah dengan apa yang penulisan dia tu. Kadang-kadang dia banyak membuka minda lah, macam contoh kan, macam Aku Terima Nikahnya tu pun bukanlah walaupun yalah kan, nampak Aku Terima Nikahnya tu macam cerita cinta lah kan, tapi sebenarnya dia lebih fokus pada dia membuka cara fikir kita terhadap bagaimana kita melihat pernikahan tu satu perkara yang bagaimana kita melihat dimensi yang benar lah, yang betul terhadap pernikahan tu sendiri kan. Jadi aku macam berminat dengan tulisan dia, Saiful Islam pula tu, dan kita pun follow jugalah dia dekat YouTube dia apa semua tu. Jadi bila dah keluar buku ni kita pun ambil lah kan. Kita ambil lah buku ni kan. Dan specialnya buku ni sebab dia adalah ulasan lah kepada Maza Ya'ni Intima'il Islam. Apa erti aku mengandung Islam. Buku tu sejak daripada aku masa sekolah dulu lah. Sekolah dulu pun masa form 1 pun kira dah kenal lah, dah dengar lah buku tu. Bukanlah aku baca sangat pun. Tapi kira sebab sekolah kan ada usrah apa semua tu. Kira kalau kata sekolah, kalau ada usrah tu mesti yang ni buku utama lah jadi silibus. Betul tak? Kan buku jadi kira jadi buku silibus lah. Kan. Tapi masa tu kita nak baca sebab buku Maza Ya'ni tu dia kalau kita pergi tanya geng-geng yang ikut usrah, dia ikut usrah apa pun kadang-kadang dia mesti include buku ni sebagai salah satu perbincangan dalam usrah tu lah. Tapi betul. Sama ada mereka tafsirkan ikut jemaah masing-masing dan sebagainya, yang tu nak kena bincang lebih ya. Yang tu mungkin nak kena bincang lagi lah kan. Tapi buku tu dia telah memberi satu, sebab buku tu kalau kita tengok macam Ustaz Azizan pun dia cerita dekat mukadimah dia pun telah diterjemahkan sampai ke 30 bahasa kan. Jadi buku ni sangat famous tau kan. Jadi buku ni seakan-akan dia telah memberi satu maksudnya memberi satu impak lah kepada masyarakat supaya masyarakat membaca buku ni. Jadi aku cuba tengok daripada banyak sudut lah. Aku ada baca juga antaranya buku ni. Selepas aku baca buku Ustaz Rizal ni, aku baca buku Ta'riful Am Bidinil Islam, Syekh Ali Tantawi. Dia ni lahir pada tahun 1909, meninggal pada tahun 1999. Antara gesaan dia adalah pada peringkat awal adalah dia satu hari dia mengajar lah dia mengajar di sekolah.
tak silap aku di Damsyik, tak silap aku, atau di Damsyik. Dia mengajak dan murid dia tanya kepada dia. Syekh, ada tak satu buku yang boleh terang tentang Islam? Yang kami boleh baca satu hari, kami boleh faham apa itu Islam. Syekh Ali Tantawi dia tak ada jawapan untuk soalan tu. Maksudnya zaman tu, zaman dia telah melalui zaman Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua tu dia telah melalui lah, dan kita tahu pada zaman tu adalah zaman kejatuhan Islam, empire Islam jatuh masa tu. Lemah dan jatuh lah pada waktu tu. Dan kita tahu penulisan yang wujud sebelum tu adalah lebih, mungkin bukan tak ada buku tentang Islam, tapi lebih pada tafsir, lebih kepada tajwid, lebih kepada benda pecahan-pecahan tu. Kompleks ke apa? Buku-buku yang lebih menjurus pada tu lah. Tapi murid dia tanya, Syekh, boleh tak bagi kat kami satu buku yang kami boleh faham tentang Islam, tapi kami tak nak buku tafsir ke, buku tajwid ke, buku hadis ke, buku fiqh ke, kami tak nak buku tu, tapi buku tu tentang Islam dan kami boleh faham dengan mudah. Syekh Ali Tantawi tak ada jawapan. Dan dia cuba, selepas tu dia cuba menulis, dia tulis satu makalah dan dia cuba menggesa para ulama ketika tu tulis satu buku kaitan dengan Islam. Ali Tantawi ni sebelum zaman Fatih Yakan lah. Fatih Yakan ni dia meninggal dia lahir 1933, meninggal tahun 2009. Jadi beza lah. Kan? Jadi masa tu lah para ulama mula menulis lah. Mungkin ada yang menulis, dia kata selepas tu ramailah yang mula menulis. Dan kita tahu apabila bermulanya Ikhwan Muslimin ni, gerakan Ikhwan Muslimin ni, jadi mereka cuba membawa satu pendekatan Islam yang syumul lah, memberi pendedahan, membawa orang kesedar tentang Islam yang sebenar bagaimana. Dan kita tahu Syekh Fatih Yakan ni salah seorang daripada aktivis Ikhwan lah di Lubnan. Jadi mungkin aku nampak macam bukan buku dia tu bagus. Buku dia mungkin kita tahu dia tulis tu lebih kurang pada zaman 70-an, mungkin dalam zaman 70-an macam tu. Mungkin dia tu macam, buku dia tu macam lama. Substance dia betul, bagus. Mungkin pendekatan yang orang-orang kemudian lah, macam generasi kita kalau nak baca ni, mungkin nak kena baca tu ulang 2-3 kali mungkin lah, kan. Mungkin contoh dia lah. Macam aku lah, macam aku baca dulu. Mungkin waktu tu aku form 1 kot aku baca kan. Aku baca apa benda ni kan. Baca sikit-sikit lepas tu tak habis kan. Susah. Dia susah macam nak relate. Macam susah aku nak hadam. Kan. Mungkin masa sekolah tu pun tak ada lah. Mungkin lah masa tu pun otak kita pun tak boleh nak proses elok sangat kan zaman tu. Tapi biasa zaman muda kan. Jadi yang tu lah aku nampak macam Ustaz Azrizal ni cuba memberi nafas baru kepada buku Maza Ya'ni Intimat Islam supaya orang-orang yang generasi kita ni kan dapat fahamlah apakah yang substan yang penting yang nak disampaikan oleh Syekh Fatih Yakan. Kiranya yang tu fungsi buku yang kita nak bincang malam ni, Erti Beragama Yang Hilang ni, sebab kalau macam kita masing-masing ikut Ustaz Azrizal, dia sebelum ni dia ada tulis buku Seni Berfikir Yang Hilang sebelum dia main dengan buku Erti Beragama Yang Hilang ni. So dia siri-siri yang hilang tu lah. Kalau aku secara personal, aku baca buku Erti Beragama Yang Hilang ni, memang aku refresh balik banyak benda fundamental tentang Islam yang dulu aku tahu. So sekarang ni mungkin aku makin lupa. Lepas tu aku refresh balik untuk diri aku sendiri lah. Lepas tu sekarang ni kita masuk kepada persoalan introductory ataupun kita kata persoalan awal yang aku nak petik daripada muka surat 262 dalam buku ni. Sahabat-sahabat yang mana yang ada buku ni, yang baca dah buku ni dan sebagainya, boleh buka, rujuk. Lepas tu kalau macam ada soalan, komen je. InsyaAllah kalau macam timbul komen tu ada soalan apa, kami akan cuba discuss setakat mana yang kami mampu. Untuk pengetahuan, kami target malam ni lebih kurang 1.5 jam kami nak bincang. Paling lama 2 jam. Tapi harap-harap tu tak main kepada 2 jam lah, sebab takut 2 jam tu macam melebek-lebek sangat kan, macam lambat sangat. Esok pula aku kerja belah Kedah, so macam nak kena prepare untuk kerja juga dan sebagainya lah. Aku sentuh muka surat 262. Dia di bawah tajuk kini masa depan untuk Islam. Lepas tu penulis tulis, walaupun begitu dia kata kita menyetujui bahawa dunia hari ini tidaklah dimiliki oleh Islam. Dunia masih begitu juga.
Oleh sebab itu, tidak cukup untuk kita memberitahu umat Islam bahawa masa depan adalah milik mereka dengan hanya berbekalkan huraian 2 muka surat kitab itu. Ada banyak aspek lain yang kita mesti masukkan. Selain itu, memekatkan kefahaman dalam minda bahawa seorang Muslim bahawa masa depan milik Islam adalah suatu kerja yang perlu terus dilakukan. Dia kadang-kadang macam aku ada terbaca juga komen lah beberapa mungkin sahabat-sahabat kita kot yang bagi komentar, dia kata buku mazhab yang ni dah tak relevan dah lah ni. Dah tak kenapa Islamis ni duk baca lagi buku macam mazhab yang ni, ataupun mungkin kalau macam kita boleh extend kepada usul 20 yang membincangkan pasal rukun bai'ah dan sebagainya kan. Kalau macam orang komen pasal kenapa ataupun orang komen buku mazhab yang ni dah tak relevan dah. Aku akan respon, aku akan kata macam buku tu mungkin dari segi penulisan manusia yang menulis buku tu mungkin kita mungkin boleh kritik ataupun macam mana dekat dalam buku ni dia kata benda tu ditulis dalam beberapa muka surat je. Dia kata tulis pasal meyakini masa depan adalah milik Islam dibahaskan dalam 2 muka surat saja dalam buku mazhab ni. So mungkin yang 2 muka surat tu dia tak cukup nak menjelaskan macam mana yang dikatakan masa depan tu milik Islam. Tapi macam kalau kita nak petikai dari segi penyampaian orang yang menulis tu, aku rasa ada relevannya. Tapi kalau macam dari segi kefahaman ayat-ayat Quran dan sebagainya, yang kita kata kefahaman tu diambil daripada the best generation, sahabat-sahabat Nabi dan sebagainya, aku rasa kita tak boleh nak kata buku ni dah tak relevan. Hang rasa macam mana, Amar? Dia bukan sebenarnya dia bukan tak boleh lah kita kata tak relevan lah, sebab buku ni telah memberi impak lah, khususnya pada orang-orang yang hidup pada zaman awal 70-an, 80-an, 90-an, dan mereka banyak jadi mereka terkesan lah dengan buku tersebut, yang memberi mereka kefahaman yang lebih jelas tentang Islam yang sebenar ni kan, daripada sudut akidah, sudut ibadah. Itu telah menyumbang. Kalau buku tu tak bagus, takkanlah orang semua pakat puji buku tu. Takkanlah sampai 30 bahasa diterjemahkan buku tersebut. Jadi kita dapat lihat bahawa buku ni memberi impak yang besar sebenarnya kepada bukan sahaja orang di Malaysia, bahkan orang-orang yang orang di seluruh dunia lah, yang cuba untuk faham Islam kan, yang mungkin masyarakat Islam pada ketika tu mungkin mereka nak baca buku di Malaysia lah. Kalau di Malaysia tu zaman 70-an, zaman mungkin 60-an apa semua ni, kefahaman Islam tu mungkin rendah lagi kan. Jadi ini antara buku-buku yang penting lah untuk mereka membaca, mendapat manfaat daripadanya lah. Dan kita cuma kadang-kadang tu mungkin bila biasalah berlalunya zaman, bukan sahaja zaman berubah kan, bukan saja teknologi berubah, suasana berubah, bahasa manusia pun berubah, betul tak? Cara cakap orang, kalau kita dengar tengok video P.Ramlee ke kan, bahasa dia kan, kita tengok bahasa baku kan, dengan bahasa kita zaman hari ni kan, beza bahasa kita kan. Memanglah bahasa Melayu, tapi lorat beza, cara kita cakap pun beza, betul tak? Jadi dekat situ kiranya mungkin barrier ataupun dari segi bahasa tu ataupun penulisan tu sendiri yang akan buatkan kita rasa macam buku ni macam dah tak relevan dah pasal zaman sekarang. Kau dari segi ideologi ke? Bukan ideologi yang tak relevan, tetapi mungkin contoh-contoh tu yang tak relevan kan. Bukan mungkin contoh-contoh tu orang yang zaman dahulu kan, zaman 70-an, 80-an, mereka dapat faham benda tu. Memang berlaku pada zaman mereka. Tapi isu tu dah tak berlaku pada hari ni. Kan? Jadi substan yang sama tetapi perlu diberi nafas baru kepada masyarakat supaya masyarakat lebih faham tentang apa yang disampaikan oleh Syekh Fatih Yakan tu kan. Macam tu lah. Mungkin aku rasa macam aku nak sentuh sikit lah tentang ada satu benda yang bagus juga. Aku sebab terkesan lah lepas aku baca buku Erti Beragama Yang Hilang ni, aku rasa macam nak kena baca satu buku bagus, satu buku juga yang aku dah lama dah aku dengar kan. Tapi dulu baca sikit tapi tak habis kan. Tapi aku cuba baca bagi habis, iaitu buku yang tadi aku tunjuk tu, Ta'riful Am Bidinil Islam. Syekh Ali Bidinil Islam ni kan, Ali Tantawi ni, Ali Tantawi.
Dia ni satu hari dia cerita lah. Dia cerita satu hari dia dalam satu kuliah dia lah dengan anak-anak murid dia. Dia cuba tanya kepada anak murid dia. Kan? Dia tanya kepada anak murid dia, macam mana kalau kamu ni kan, duduk di satu, kamu pergi duduk di lampangan terbang dan kamu di situ, di sebelah kamu tu ada ada orang bukan Islam. Kamu ada 1 jam lagi, kamu nak berlepas pergi, nak berlepas lah kapal terbang nak bergerak. Tapi kamu ada 1 jam. Dan orang yang bukan Islam tu tanya kepada hampa, macam mana, boleh tak terang kepada saya Islam? Anak murid dia apa? Anak murid dia cakap, terputus kot. Okey, jadi anak murid dia cuba tanyalah kan. Cuba tanya, hello. Okey. Ya. Aku ada. Ada. Okey. Jadi bila dia tanya anak murid dia, macam mana kamu ada 1 jam ni, kamu nak terang kepada dia tentang Islam. Dia minta supaya kamu terang kepada dia. Anak murid dia kata apa? Dia kata, wah Syekh, yang ni benda ni tak mungkin. Kan? Dia nak kena, sebab nak faham Islam dalam 1 jam, mana boleh. Kan? Dia mesti masuk kelas, kena faham ilmu-ilmu segala. Mungkin kamu nak kena belajar akidah, nak kena belajar fiqh, nak kena belajar semua ilmu-ilmu tu baru dia boleh faham Islam. Kan? Benda lama kan? Jadi dia nampak macam anak murid dia cakap macam tu kan. Betul Syekh Halil Tantawi kata, bagaimana pada zaman Nabi SAW, orang datang kan, perwakilan-perwakilan yang datang, Badui padang pasir yang datang kepada Nabi, tanya kepada Nabi, tanya tentang Islam, dan Nabi telah bercerita kepada dia beberapa jam, ataupun mungkin sehari ataupun setengah hari, mungkin beberapa jam sahaja kepada dia, ataupun sekejap sahaja tentang Islam, dan dia dapat faham tentang Islam itu sendiri, dan dia dapat bukan sekadar dia Islam, bahkan dapat mengislamkan satu kaum dia. Jadi di situ kita dapat tengok bahawa kadang-kadang tu pendekatan kita sentiasa kita kena orang kata apa? Sentiasa kita kena update lah. Kan? Substance yang sama, tetapi mungkin kita, betul dia kata, macam mana dengan Rasulullah SAW dengan beberapa perenggan saja dalam hadis Jibril dapat memahamkan tentang Islam secara keseluruhannya. Mungkin pendekatan kita tu sentiasa kita kena mengikut peredaran zaman lah, pendekatan, tetapi substance yang sama, tetapi mungkin memberi nafas yang baru kan. Macam sekarang ni kita baca buku Ustaz Fatih Yakan ni, mungkin dulu mungkin tak dulu mungkin relevan, tapi bukan substance tu tak relevan, tapi mungkin contoh-contoh tu perlu di-update, perlu diperbaharui, perlu diberi nafas baru. Perlu ada usaha orang-orang yang baru yang hidup pada zaman ni untuk kira kata refresh balik lah buku tu. Ya, betul. Mungkin dari segi contoh dan sebagainya lah kan. Okey, Ustaz Amar, kita pergi kepada sebenarnya kita ada 13 poin sebenarnya ni. Tapi tengok mana Dan. Kalau macam Dan kita sembang semua. Kalau tak Dan mungkin kita sembang mana-mana yang kita Dan saja. Lepas tu mungkin buat sesi nombor 2, nombor 3 dan sebagainya tu. Wallahualam. Next time kita tengok macam mana lah. Okey, yang first, sekular tanpa sedar. Perkataan sekular ni kita pun aku rasa dah ma'ruf dah sekarang ni, orang dah faham dah kata sekular ni macam orang faham kata memisahkan agama daripada kehidupan dan sebagainya lah. Sebab sekarang ni bagi aku nampak ada reverse secularism, ataupun kita kata macam dulu macam orang bincang pasal secularism ni pisahkan agama daripada kehidupan. Sekarang ni orang bincang pasal kita nak pisahkan kehidupan kita sains semua ni kita pisahkan daripada agama. Dia nampak macam sama, kita kata motif behind mungkin berbeza, tapi sebenarnya benda tu satu barah yang sama. So aku rujuk pada muka surat 5. Contohnya lah dekat dalam buku ni ditulis oleh penulis. Okey, dia kata apa-apa saja urusan yang khusus dengan Allah Subhanahu Wa Taala seperti solat, soal iman, solat, puasa, membaca Al-Quran dan berzikir dianggap urusan keagamaan. Manakala yang selain daripada itu dianggap urusan keduniaan. Seperti hubungan dengan makhluk lain, pekerjaan, hidup berjiran, perniagaan dan sebagainya. Kalau aku secara peribadi aku kata
sepatutnya tak menyentuh lah. Sepatutnya kita lihat kata isu-isu tu semua isu-isu keagamaan. Memang Allah Ta'ala dah ajak dah. Allah Ta'ala ajak nak hidup macam mana. Allah Ta'ala nak ajak nak solat macam mana. Zakat dan sebagainya. Dan kalau kita tengok dalam Al-Quran, kalau macam aku silap lah, hang tolong pepetik aku. Surah Al-Baqarah cerita pasal yang apa ayat bir tu. Yang apa ayat kebaikan. Apa tu definisi kebaikan. Allah Ta'ala hurai satu. Beriman, aspek iman, aspek solat, zakat sampai bagi harta pun apa semua pun itu dianggap laisa birra an tuwallu wujuhakum syatrah walakinnal bir man amana billah apa semua tu ayat-ayat tu semua macam satu bagi aku ayat tu dah jelas dah tunjuk kata Islam ni dia memang seragam. There's no such thing as reverse secularism sekarang ni. So hang rasa macam mana Amar? Ulas sikit. Itulah aku nampak kadang-kadang tu sekular ni selalu dinisbahkan kepada barat kan. Selalunya dinisbahkan kepada barat. Ialah mungkin mereka orang yang memperkenalkan tentang secularism ni kan. Walaupun secularism ni mesti dia ada wacana dia lah untuk dibincangkan kan. Kadang-kadang ada beza secularism versi Turki, versi Eropah, yang tu kita mungkin boleh bincang kemudian lah. Tapi bila kita sebut tentang secularism ni selalunya disebuahkan kepada barat, yang mana barat telah memisahkan urusan keduniaan, urusan politik pentadbiran dengan urusan keagamaan. Jadi agama tak boleh masuk campur bab politik dan politik tak boleh masuk campur dalam urusan agama. Itu yang selalu kita faham kan, secularism yang kita nisbahkan kepada barat. Tetapi dalam masa yang sama, kadang-kadang sebahagian pihak lah ataupun sebahagian bukan semua tetapi sebahagian mungkin golongan-golongan yang agamawan atas sendiri kan, kadang-kadang cuba untuk dia memberi dia telah memberi tu menganggap adalah ilmu keduniaan semata-mata. Dia anggap macam tu. Jadi dia telah tuduh orang buat secularism, dan dalam yang sama dia juga telah melakukan yang tu benda aku tengok juga sebenarnya. Ada macam ketak-ketak sikit suara yang aku dengar, tapi aku dapat maksud hang tu. Hang setakat sekarang okey, hang dengar suara aku okey kan? Clear kan? Aku dengar suara hang clear. Okey, alhamdulillah. Tadi aku nampak macam aku punya gambar tu macam terputih Ustaz. Tapi macam itulah. So macam yang hang kata apa? Orang yang dulunya kita macam contoh memperjuangkan kita kena jauhkan apa diri daripada sekularisme, lalah kali dia yang sebenarnya dia yang buat sekularisme ke atas apa mungkin ke atas orang-orang yang diajak ataupun ke atas dia sometimes macam tu masalah kefahaman kot. Dia dah nampak sekularisme ni dekat belah orang, tapi bila main dekat belah dia tak nampak kata dia buat sekularisme. Sebenarnya kan. Kita cuba tengok kalau ikut sejarah, kalau ikut sejarah ni nak terus kan nak terus tapi aku sentuh sikit. Sila terus. Kalau kita tengok sejarah kalau di dulu empayar Islam merupakan empayar yang hebat lah. Empayar yang menerajui keilmuan, kesarjanaan, sains, teknologi zaman tu kan. Dan masa tu juga adalah zaman kegelapan Eropah, Europe kan. Jadi bila dulu masa zaman kegemilangan Islam masa tu kan, orang yang orang yang daripada Eropah, mereka telah mempelajari sains daripada negara daripada Islam lah, daripada wilayah-wilayah Islam. Dan mereka telah saintis di Eropah, mereka juga telah diburu ataupun telah diancam oleh pemerintah dan kuasa gereja ketika itu kan. Mereka telah menekanlah golongan-golongan saintis ni, dan mereka menganggap bahawasanya mereka telah saintis-saintis Europe yang belajar daripada negara Islam, mereka belajar sains daripada negara Islam, mereka dianggap sebagai belajar ilmu kafir pada nisbah mereka lah. Ilmu kufur lah bagi mereka kan. Sebab dia anggap macam sains ni bukan agama dia. Dia anggap macam ambil Islam punya. Tapi bila terbaliknya zaman pada hari ini dan mereka telah menerajui sains pada hari ini,
macam yang berlaku di barat hari ini, dan sebahagian sebahagian orang Islam mereka telah menganggap bahawasanya sains tu adalah ilmu, bukan ilmu Islam, tapi dia adalah ilmu sekular lah, ilmu barat, dia bukan ilmu Islam. Jadi dia terbalik, perspektif tu telah berubah kan. Jadi sebab itulah Hasan Al-Banna rahimahullah di dalam Usul Ishrin yang tadi yang sebut tadi ni adalah tentang usul Ishrin yang dah sentuh tadi ni. Sebab itu pada usul yang pertama dia terang tentang dia nak membetulkan cara fikir orang Islam ketika itu supaya memandang Islam sebagai agama yang syumul. Sebab itu dia kata al-Islamu nizamun syamilun yatanawalu mazahir al-hayati jami'a fahuwa daulatun wa watunun aw hukumatun wa ummatun aw rahmatun wa adalatun aw rahmatun wa huwa thaqafatu wa qanu aw ilmu wa qada wa huwa jihadu wa da'watun aw jaisyun wa fikratun kama huwa aqidatus sadiqah wa ibadatus sahihah sawa'un bisawa'. Tu pada usul yang pertama kata Syekh Hasan Al-Banna. Dia kata Islam adalah nizam, sistem yang syamil, yang syumul, yang menyeluruh, yang mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia. Dia adalah negara, tanah air, ketenteraan, kasih sayang, keadilan, hasil bumi, kekayaan, segalanya lah dia sebut. Kan? Kama last kali dia sebut kama huwa aqidatus sadiqah wa ibadatus sahihah sawa'un bisawa'. Seperti mana perkara-perkara yang aku sebutkan itu, dia seperti mana akidah yang benar dan ibadah yang sahih, tak kurang tak lebih, sama sahaja. Maksudnya seperti mana kita menganggap akidah sebahagian daripada Islam, seperti mana kita menganggap ibadah sebagai Islam, kita juga wajib beriman bahawasanya perkara-perkara yang lain, ketenteraan, politik, kasih sayang, keadilan, semua dalam aspek kehidupan ni sebahagian daripada Islam juga. Yang tu yang aku dapat respon lah. Wallahualam. Okey, baik. Okey, kita dah settle lah poin yang pertama, sekular tanpa sedar tu, yang kita rujuk pada buku ni juga, muka surat 5. Itu kita dah bincang dah. Mungkin sebahagian daripada sahabat-sahabat ataupun orang yang ikut kami live ni mungkin kata macam pembincangan ni agak klise, tapi kalau baca balik dalam buku ni banyak benda-benda klise, dan benda-benda klise tu yang kita perlu refresh balik, sebab benda-benda klise tu yang dilupakan sebenarnya kadang-kadang. Sebab ajaran Islam ni ajaran yang lama, lepas tu kita dah terima berlapis-lapis daripada Nabi Muhammad SAW, main kepada kita mungkin benda tu dah makin cayak dan kita perlu refresh balik. Baik, kita pergi kepada poin yang nombor 2, tujuan agama ataupun Nabi diutus. Yang ni pun aku rujuk dalam buku ni, muka surat 33. Penulis tulis dia kata Muhammad SAW, aku baca paragraf tu bagi habis. Yang pertama dia kata, ini bermakna paksi agama kita bukan Muhammad SAW. Paksi agama kita ialah satu konsep, satu kepercayaan dan satu sandaran, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad SAW hanya salah satu seorang daripada siri utusan Nabi dan Rasul yang diutuskan bagi memperbaharui paksi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu Tuhan dalam seluruh kehidupan manusia. Paksi itu dinamakan Islam kerana pada perkataan Islam telah menjelaskan segala potensi yang ada pada agama kita ini. Okey, aku dulu sebenarnya pernah bedah satu buku. Kalau tak silap buku tu terbitan Republic Buku kot kalau tak silap. Nama Wahyu dan Revolusi. Dan daripada pembincangan dalam buku tu aku ada keluarkan satu persoalan, tujuan Nabi diutus ni, tujuan dia sebenarnya apa? Adakah Nabi diutus ni untuk bawa tauhid, ataupun Nabi diutus ni untuk ataupun untuk melawan kezaliman, ataupun Nabi diutus ni untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sebagainya. Dan lepas aku rujuk dengan guru aku sendiri dan aku baca buku dan sebagainya, aku tengok kata sebenarnya Nabi-Nabi diutus ni untuk bawa mai tauhid. Nabi mai untuk cerita balik tauhid. Dan kalau kita tengok dekat dalam Quran pun ada sekali tu dia mula dengan Nabi Musa, dengan Nabi-Nabi yang lain, mesej dia tetap sama, mesej nak bawa kepada mesej tauhid juga. Tapi daripada tauhid tu yang menyebabkan sistem kezaliman tu diruntuhkan. Sebab apa? Orang pegang dengan tauhid, orang tinggal benda-benda syirik. Lepas daripada tu sistem ekonomi kezaliman apa semua tu biasa aku terputus tu, aku minta maaf ada masalah internet sikit. Amar, hang still dengar ke apa aku cakap? Dengar. Aku dengar. Tadi hang hilang, Ustaz. Aku terputus tadi kan? Tadi hang terputus tadi. Tadi hang hilang, Ustaz. Lah ni okey dah.
Okey, Okey, sambung baik. tadi. So yang aku kata tadi, kalau saya first pegang dengan tauhid, lepas tu masalah ekonomi, masalah kezaliman, kehambaan dan sebagainya, mungkin masalah kiranya lepas daripada kita pegang tauhid, masalah-masalah yang selepas-lepas tu akan selesai. Hang rasa macam mana? Okey, aku nampak dalam isu ni lah, kalau kita lihat apa yang nak disampaikan oleh Ustaz Azizal ni adalah dia nak menjelaskan bahawasanya paksi bagi agama ni adalah paksi bagi agama ini bukan Nabi Muhammad SAW, tetapi dia paksinya adalah Allah lah. Dia tidak kata, dia nak bawa macam ni. Sebenarnya kalau kita tengok pada apa ni perenggan sebelum tu, dia cerita tentang Buddhism, agama Buddha lah. Agama Buddha ni dinamakan bersempena nama pengasasnya, iaitu Gautama Buddha, kan. Agama Islam pula tidak dinamakan dengan nama Muhammadiyah ataupun Muhammadism. Muhammadism sebagaimana yang biasa dipakai oleh orientalis bersempena nama pengasasnya, iaitu Nabi Muhammad SAW. Okey, kemudian dia cerita tentang bahawasanya paksi bagi agama ini adalah merujuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah asas agama lah. Nabi SAW adalah utusan Allah yang bukan sahaja Nabi Muhammad SAW, bahkan semua para nabi mereka datang adalah untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini asas sebenarnya paling penting. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam benda tu perbincangan Allah dah lama dah daripada sekolah rendah duk dengar benda ni kan. Tapi benda ni kadang-kadang masalahnya berlaku. Masalah tu berlaku. Kenapa masyarakat kita melakukan syirik, melakukan perkara-perkara yang seakan-akan memberi satu melakukan perkara yang khurafat umpamanya. Masih ada ramai lagi buat benda-benda yang macam tu, kan. Jadi jadi benda tu sentiasa di-refresh. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an ya'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah mengutuskan bagi setiap umat itu para rasul, kerja mereka adalah menyeru manusia supaya manusia ini menyembah Allah, menjauhi taghut. Dan kita nampak bahawasanya asas bagi agama ini adalah tauhid. Ini adalah kerja para nabi alaihi wassalatu wassalam. Semua para nabi buat benda yang sama. Kalau kita baca dulu kalau kita lihat Al-Quran, cerita tentang Nabi Salih, tentang nabi-nabi yang lain, Nabi Hud, nabi semua, dia akan sebut qaumana u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Wahai kaum, sembahlah Allah, jangan kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Jadi ini adalah asas, kan. Supaya apa? Supaya kita kena jelas bahawasanya tujuan Nabi SAW dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar manusia tidak mempertuhankan ataupun menyembah apa-apa selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, serta tidak memberi nilai-nilai ketuhanan kepada benda-benda yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apa? Seperti tawakal, seperti doa, seperti memohon perlindungan. Semua ni adalah hak mutlak Allah Azza wa Jal yang kita tak boleh buat kepada orang-orang yang lain. Hatta kepada Nabi Muhammad SAW, asyraful makhlukat. Nabi ni adalah semula-mula makhluk pun, dia adalah pesuruh Allah. Kita tak boleh bagi nilai ketuhanan kepada dia, kan. Itu sebab kalau kita lihat kita tak boleh buat, kan. Walaupun Nabi ni sangat kita sangat sayang, kan. Nabi SAW sangat kita cinta. Nabi ni sebaik-baik makhluk, dia adalah pesuruh Allah, penutup para nabi. Tapi nilai ketuhanan kita tak boleh bagi kepada Nabi, dia hanya kepada Allah. Dia adalah seruan Nabi SAW kepada kita, kan. Jadi itu satu benda yang kena jelas. Sebab itulah antara hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW kata, la tatruni kama ataratin nasara bi Isa bin Maryam faqulu ana abdullah wa rasulah faqulu ana abdullah wa rasulah. Kan, jangan kamu puja aku lebih-lebih seperti mana orang-orang Nasara memuja Isa bin Maryam. Katakanlah aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Katakanlah aku ini hamba Allah dan Rasulnya. Jadi Nabi ni nak jaga daripada awal. Sebab manusia ni biasanya bila dia sayang kepada seseorang, dia puja seseorang, dia suka akan lebih daripada had yang sepatutnya. Jadi Nabi nak jaga daripada awal, kan. Jadi sebab hatta ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW.
Dia kata kepada Nabi, bima Allah wa bima syi'ta ya Rasulullah. Dengan apa yang Allah kendaki dan dengan apa yang engkau kendaki wahai Rasulullah. Apa kata Nabi? Nabi kata, la ataj'alu li lillahi nidda. Tidak, adakah engkau nak menjadikan aku sekutu Allah? Qul bima sya'allahi wahda. Katakanlah apa saja yang Allah kendaki. Jangan babit dengan aku. Jadi Nabi nak jaga benda ni daripada peringkat awal kan. Sebab itulah asas bagi agama ini adalah agama tauhid. Kita cuba tengok dalam kalau kita lihat cerita sahabat, orang yang paling sayang kepada Nabi SAW siapa dia kan? Orang yang paling sayang pada Nabi, sahabat Nabi paling sayang kan? Sahabat Nabi kalau nak kira depa sayang pada Nabi, kita mungkin setakat menyanyi kan? Depa sayang Nabi, korban untuk Nabi, sanggup mati untuk Nabi kan? Nyawa apa semua bagi kan? Nyawa depa tangguh tahan kan? Sanggup berperang dengan adik-beradik mereka untuk mempertahankan ajaran Nabi. Mereka lebih sayang Nabi. Kita lihat dalam cerita ketika Nabi SAW wafat. Nabi bila wafat, sahabat sedih kan? Dan menyebabkan banyak sahabat yang tak dapat terima keadaan Nabi wafat ni. Sehingga kan Sayyidina Umar, dia kata, siapa yang kata Rasulullah wafat, aku akan potong tangan dan kakinya. Sayyidina Umar. Umar kata, engkau tak tahu kan Rasulullah ni pergi berjumpa dengan Allah seperti mana Musa berjumpa dengan Tuhannya. Jangan kamu jadi macam orang Yahudi. Kan? Bila Nabi Musa lambat balik, hampa terus kufur kepada bila Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina tu, kamu terus mengkufuri Nabi Musa AS. Jangan kamu jadi macam tu kan. Jadi Sayyidina Umar dia marah. Siapa yang kata dia tak dapat terima sebab sedihnya wafatnya Rasulullah SAW, tak dapat terima hakikat yang Rasulullah SAW wafat. Antara sahabat di kalangan sahabat ni, ada sahabat yang paling afdal, iaitu siapa dia? Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar datang. Abu Bakar tengok jenazah Nabi SAW kan. Dia tengok jenazah Nabi dan dia keluar kan. Dan dia cuba tenangkan Umar. Tapi Umar tak layan kan. Umar marah kan. Tetapi apa yang last kali kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Abu Bakar kata dalam peristiwa tu, Abu Bakar kata, ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Kan? Wahai manusia, jika kamu menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah mati. Jika kamu menyembah Allah, Allah itu maha hidup dan tidak akan mati. And kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq dia baca satu ayat daripada surah Ali Imran. And wa ma Muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dia kata tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul yang telah berlalu beberapa orang rasul sebelum daripada baginda. Apakah jika dia mati ataupun terbunuh, tumit-tumit kamu akan berpaling ke belakang, iaitu kamu murtad. Jika tumit-tumit kamu berpaling ke belakang ataupun murtad, itu tidak memberi mudarat kepada Allah walau sedikit pun. Dan Allah memberi ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi kita lihat bila Umar dengar macam tu, baru Umar kata, aku ni seakan-akan baru mendengar, aku seakan-akan baru mendengar ayat ini. Seakan-akan pertama kali kan. Jadi Umar pun dapat terima hakikat yang bahawasanya Rasulullah SAW wafat. Kita tengok macam mana sahabat cuba menjaga benda ni supaya tidak melakukan perkara yang hatta apatah lagi kepada Tok Syekh, apatah lagi kepada benda-benda yang selain daripada Nabi. Nabi yang mulia pun kita tak boleh bagi nilai ketuhanan, apatah kepada benda-benda yang selain pada tu, kepada Tok Syekh ke, wahdatul wujud lah dan sebagainya. Sebab tu kita tengok kan, ada isu contohnya macam ideologi apa? Nur Muhammad. Kan? Ideologi Nur Muhammad yang cuba masuk dalam masyarakat ni, yang menganggap bahawasanya perkara pertama yang dicipta oleh Tuhan tu adalah Nur Muhammad. Kan? Adalah Nur Muhammad dan semua perkara dicipta kerana Nur Muhammad. Oh, ini pertama di segi hadis pun dah palsu dah. Kan? Dah tak sahih dah. Bercanggah dengan firman Allah.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Illa Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk mengabdikan diri kepada aku. Bukan kerana Nur Muhammad. Bukan sebab kerana Muhammad. Kan? Jadi bercanggah dengan apa yang ajaran Nabi bawa. Kan? Mereka nampak macam nak puja Nabi. Kan? Tapi mereka sebenarnya menentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu respon aku lah. Okey, yang tu kita baru sembang poin kedua dan sekarang ni kita dah masuk 45 minit dah. So aku rasa tengok cara tu macam poin ada lagi banyak. Mungkin selepas ni kita jadi selektif. Kita pilih beberapa poin saja sebab aku tak mau drag masa lagi lama. Dan kalau perasan tadi waktu hang tengah cakap aku hilang beberapa kali. Aku rasa aku ada masalah internet kot. Aku rasa internet aku dah ujung-ujung dah. Aku tak mau lagi kita habis sesi ni dalam keadaan yang tak smooth. So tak apa, kita pergi kepada poin yang seterusnya. Mungkin kita akan sentuh dalam 2-3 poin saja. Lepas tu kita akan conclude. Hang boleh Amar ke nak pilih poin yang banyak-banyak lagi? Dah. Boleh sebab kalau tak apa, sehari kita bincang ke, kita akan ada soalan-soalan kan. Mungkin kat situ kita boleh respon ke kat situ kan. Kalau nanti kalau tak cukup masa kita buat siri 2 kot. Kita buat siri 2 kot. Tu lah aku dengan Amar ni dah banyak kali lah jadi macam ni. Kira macam bila dulu bedah buku antara 2 darjat pun sekali tak puas, kena buat lagi sekali. Macam ni pun bedah buku ni buat sekali, mungkin ada sesi nombor 2 dan sebagainya. Okey, kita pergi pada poin nombor 3. Bagi aku satu benda yang menarik bila aku baca buku ni, bila penulis sentuh dia kata lebih kurang lah aku kata berdosa langgar hukum sains. Sebab aku sendiri bekerja dalam bidang sains dan aku belajar dalam bidang sains. Tengok muka surat 74. Dia kata akibat kemalasan terhadap pengajiannya dulu, ni dia bagi contoh, dan terhadap tugasannya sekarang, dia menyuntik pesakitnya dengan 100 unit insulin, sedangkan peraturan tubuh badan yang ditentukan Allah hanyalah pada kadar 6 hingga 10 unit saja. Ni pasal ada orang profesional dekat dalam bidang perubatan yang macam dia sambil lewa dalam bidang dia, lepas tu dia silap treat patient, dia pergi cucuk banyak insulin. Insulin ni untuk kurangkan gula dekat dalam badan. Lepas tu dia kata pesakit mati mengejut akibat hypoglycemia, kurang gula dekat dalam darah. Lepas tu dia kata berdosa atau tidak, jenayah atau tidak. Yang menarik yang bila aku baca dia kata dosa terbit bukan hanya kerana melanggar hukum syariat, tetapi juga kerana melanggar hukum sains. Seorang ustaz yang tidak kompeten sama saja dengan seorang doktor, jurutera atau apa-apa sahaja pekerjaan profesional yang tidak kompeten, berbuat ala kadar dalam menguasai bidang pengajian masing-masing, bukan sekadar masalah sikap yang biasa. Ia mampu membunuh. Kiranya bila aku baca buku ni, satu teguran kepada diri aku lah. Apa yang buatkan buku ni dekat di hatiku, dan juga dia tegur straight, dia tegur tu dia nak kata kalau orang profesional yang bukan bidang agama pun, bila dah dia kerja bidang tu, dia belajar bidang tu, dia kena sungguh-sungguh, dan jangan sampai kelekaan dia tu membuatkan nyawa orang lain yang menerima akibat. Kira maksudnya kalau kita langgar hukum sains pun, kalau setakat yang aku baca dekat dalam buku ni, dia kata berdosa sebab langgar hukum sains, sebab lah kali dia bawa kecelakaan kepada orang lain. So Amar, ada apa-apa anda tambah dalam poin berdosa langgar hukum sains ni sebelum kita pergi kepada poin seterusnya? Sebab lepas ni macam lebih pada sunnatullah dan syariatullah kan. Okey. Kan. So kau kita masuk terus poin tu. Masuk terus pun tak apa. Masuk terus poin tu lah. Okey. Kalau tengok aku macam sama kan, lebih kurang kan. Okey, kita masuk poin seterusnya sekali dah dengan poin yang berdosa langgar hukum sains tu. Syariatullah dengan sunnatullah. Kepada siapa-siapa yang baca buku ni, memang akan jumpa 2 perkataan ni, syariatullah dengan sunnatullah. Syariatullah ni kita tahu lah syariat Allah macam hukum hakam dan sebagainya. Sunnatullah ni dia lebih kepada benda-benda yang Allah tak ada ciptakan hukum alam. Contoh macam tadilah, cucuk insulin berlambak, insulin dia akan menghabiskan atau kita kata cancel. Sebab gula-gula dia akan pecahkan gula kepada molekul yang lebih kecil untuk hasilkan tenaga. So macam yang tu pun sebenarnya hukum Allah Ta'ala letak kira dalam bentuk sunnatullah lah, benda yang natural, benda yang jadi dekat dalam alam tabi'i kita ni. So macam dekat dalam buku ni dia memang bawa persoalan syariatullah versus sunnatullah. Sebenarnya ada orang yang selektif, syariatullah dia pegang, tapi bila
Okey, sorry terputus lagi. Minta maaf sangat-sangat. Line hari ni tak berapa nak memberangsangkan. Kita masuk macam tadi lah. Ada orang yang bila main syariatullah, dia pegang, dia ikut. Tapi bila main bab sunnatullah, dia macam tak berapa nak suka. Dia macam tak apa, bagi dia macam tak apa selesa. Sebab benda ni berkenaan dengan hukum sains yang dia kata barat kontrol. Barat ni semua, ni barat makapiak, Yahudi apa semua ni. Kira macam mereka relate dengan benda-benda tu. Istimewa yang zaman sekarang. So sebenarnya bagi akulah syariatullah dengan sunnatullah ni dia tak bertentangan. Sebenarnya kita kena raikan dia pada tempat dia, dan dua-dua benda sama-sama penting pada tempat dia lah. Hang macam mana, Amar? Nak ulas sikit. Dia tak ambil. Sama, aku tak dengar suara Hang, Amar. Mic hang okay. Ke apa? Sorry. Okay, alright. Okay, bila Allah cipta, Allah SWT ni dia cipta alam, makhluk-makhluk, manusia, jin, apa semua. Semua Allah cipta, dan Allah jadikan manusia ni sebagai khalifah di atas muka bumi. Dan Allah SWT juga telah menetapkan dua hukum yang penting dalam hidup ni. Yang pertamanya kita sebut sebagai syariatullah. Yang keduanya adalah tentang sunnatullah. Iaitu syariatullah ni merujuk kepada hukum syariat kan. Okey. Jadi tadi terputih, tak ada dengar suara tu. Ya, aku dengar seorang. Cuma tadi terputih lagi. Okey, jadi dalam hidup ni Allah telah tetapkan dua hukum dua hukum besar antaranya adalah kita sebut sebagai hukum syariat. Yang keduanya adalah hukum alam. Hukum syariat ni kita sebut sebagai tadilah syariatullah. Kan? Syariatullah dalam tu adalah halal, haram, apa hukum taklifi, wajib, sunat, apa semua tu lah. Haram, harus, apa semua tu. Okey. Ada satu lagi hukum adalah hukum alam yang kita sebut sebagai sunnatullah. Kan? Sebab contohnya macam tadilah. Pertukaran malam dan siang, planet-planet berjalan di atas orbit dia kan. Termasuk juga contoh molekul yang ada dalam air, ada H2O. Aku tak pandai sangat bab sains ni kan. Kalau aku salah ada hidrogen, ada InsyaAllah. Oksigen satu kan. Hidrogen dua kan. Macam mana kalau benda tu terbalik? Benda tu telah maksudnya H2O tu maksudnya H2 dua hidrogen, satu oksigen tu telah Allah tetapkan. Itu sebahagian pada sunnatullah. Termasuklah juga dalam bab-bab kehidupan ni pun kan, cara nak tanam jagung ke, cara nak tanam apa semua ni, semua benda tu dia ada benda yang macam dalam cerita tu kan. Maksudnya semua ada benda yang Allah SWT tetapkan lah untuk hukum alam ni. Nak berjaya kena belajar, kena usaha dan sebagainya macam tu. Okey. Jadi kita kena, maka kedua-dua hukum ni adalah hukum Tuhan. Maka kita sentiasa kita kena patuh kepada dua-dua hukum ni. Kalau kita hanya patuh kepada hukum syariat, kita tolak hukum alam, hukum sunnatullah, maka berlaku konflik. Kan? Kalau kita pegang dengan sunnatullah, kita tolak hukum syariat, maka kita berlaku juga konflik. Jadi dia kena patuh kepada dua-dua hukum ni. Sepatutnya dia tak jadi dia tak jadilah syariatullah versus sunnatullah. Sepatutnya sunnatullah plus sunnatullah plus syariatullah. Sepatutnya benda tu harmoni dengan kena berjalan secara seiring lah. Macam tadi hang sebut tentang tadi insulin kan. Insulin dan sebagainya ni kita kena tahu kan dalam Allah, dalam bab-bab Allah SWT agama ni, dalam bab akidah, dalam bab ibadah, agama detail. Kan? Dia cerita secara terperinci macam mana nak sembahyang apa semua ni detail. Kan? Tapi dalam urusan kehidupan, kebanyakannya adalah Allah memberi prinsip-prinsip umum dalam kehidupan. Kan? Dan manusia berijtihad berdasarkan kepada kajian mereka terhadap sunnatullah, menyingkap ilmu sunnatullah dan mereka berinteraksi dengan sunnatullah tu. Kan? Jadi jadi kita lihat ini kita kena tengoklah macam contoh ada asas yang Allah letak iaitu fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun kan. Tanya ahli zikir, tanya pakar jika kamu tak tahu kan. Contoh dalam isu-isu. Okey, dalam contoh
Amar, hang aku tak dengar suara hang, Amar. Tuan-tuan dan perempuan, Sat, no? Kami ada masalah teknikal sikit. Tak dengar suara Amar sebenarnya dan Amar hilang daripada skrin. Okay, tuan-tuan dan perempuan yang masih mengikuti kita, ada lagi yang masih dengar lagi kah suara saya setakat sekarang? Suara aku setakat sekarang sebab Amar hilang daripada apa siaran langsung kita pada malam ni. Minta maaf sangat-sangat atas apa masalah teknikal dan kami tengah berbincang pasal syariatullah versus sunatullah dan macam mana yang dengar sekarang ni Labki dengar tak? Dengar tak apa benda yang saya tengah cakap sekarang ni? Ada yang dengar suara dan tengok secara clear ke sekarang? Sebab Amar hilang Zat. Minta maaf lah malam ni ada masalah teknikal, masalah internet sikit. Dan kami tengah bincang tadi pasal syariatullah versus sunatullah dan Amar sampai kepada point dia kata sebenarnya dia tak timbul isu syariatullah versus sunatullah. Yang apa timbul sekarang adalah syariatullah dia kata plus sunnatullah. Kiranya kita meraihkan syariatullah, kita ikut macam mana yang Allah Taala sebut dan kita patuh pada syariat yang Allah Taala bagi dan pada masa yang sama hukum sunnatullah, hukum sains dan sebagainya pun kita tak leka, kita tak letak sebelah. Okey, saya rasa Amar dah continue ada balik. Amar, macam mana? Okey lah, internet hang putus ke internet aku putus? Amar? Allahumma salli ala Muhammad. Sahabat-sahabat yang masih menonton, saya minta maaf sangat-sangat. Malam ni internet tak berapa memberangsangkan. Kami akan cuba perbaiki kot insya-Allah pada masa-masa yang akan datang. Minta maaf lah. Okey, macam mana kita sembang tadi pasal syariatullah dengan sunatullah. Aku boleh timbulkan persoalan pasal syariatullah dengan sunatullah ni sebab aku tengok pada keadaan sekarang ni, terutamanya istimewanya pada keadaan sekarang, bila kita sembang pasal vaksin, bila kita sembang pasal perubatan, kita sembang pasal hal agama dan sebagainya, ada yang macam tak berapa nak suka, ada macam tak berapa nak gemar bila nak sembang bab tu sebab dia kata ni benda sains. Dia kata ni benda sains, dia kata bukan benda Islam. Dia seolah-olah dia macam kata sunatullah ni dia nak pisahkan daripada syariatullah, dia akan main balik kepada poin kita sekular tanpa sedar tadi tu. Yang masa mula-mula kita sembang tadi. So dekat dalam buku ni dia explain. Kalau tengok dalam muka surat 66 dan 69, sementara kita tunggu sahabat kita Amar masuk balik online. Muka surat 66 kalau kita tengok, dia kata apa peraturan Allah ke atas pokok jagung? Allah SWT menetapkan, dia kata kalau hendak tanam jagung, pilih benih yang terbaik, tanam cara terbaik dan beri penjagaan terbaik. Allah SWT tidak menyebutkannya dalam Al-Quran, tetapi Allah SWT menyebutkannya dalam hukum alam. Dia tidak kiralah siapa yang mengkaji hukum alam itu, biar saintis itu Muslim atau tidak, hukum Allah SWT itu telah dirumuskan dalam kitab sains pertanian, bab penanaman. Dia kata betul lah, kiranya yang tu aku hurai balik benda yang Amar cakap tadi. Amar, ada okey kau sekarang? Kau macam mana? Kau internet okay flip-flop lagi? Tadi tu okay, flip-flop sikit lah. Tadi flip-flop sikit. Lebih okey dah. Hang pun jadi kau, aku pun jadi kau kan. So macam tadi tergantung tadi pada poin syariatullah tu, dia sepatutnya bukan versus sunatullah. Dia sepatutnya syariatullah plus sunatullah. Hang nak sambung ah? Tak apa. Hang ulas tu. Okey. Kalau tengok tadi yang aku baca tadi muka surat 66 lah, dan kalau kita tengok muka surat 69, aku siap tulis kat dalam buku ni, aku tulis quote terus. Aku kata maka ni macam mana yang Amar sebut juga tadi. Dia kata maka dalam hidup ini jika ikut hukum sains dan langgar hukum agama, konflik. Jika ikut hukum agama dan langgar hukum sains pun konflik. Sebab kedua-duanya beriringan. Pada memandangkan diri kita sebagai seorang Muslim, seharusnya tiada konflik antara kedua-duanya. Yang tu kau sajalah.
kepada siapa-siapa yang tak pernah baca buku ni lagi, mungkin boleh baca dan mungkin boleh cuba ambil manfaat daripada buku ni. Dan kalau macam anda kata ada benda yang nak komen dan sebagainya, boleh komen. Tapi minta maaf lah, saya tak janji boleh baca semua komen-komen. Ataupun kalau macam tak sempat, kami akan jawab apa komen-komen yang ada dalam sesi live malam ni pada sesi yang lain. Sebab ada masalah internet. Yang yang apa hadirin hadirat yang menonton malam ni pun boleh nampak dua-dua tadi. Apa tadi aku hilang, lepas tu Amar hilang pula. So Amar, nak sambung kah? Sila. Okey, bila kita sebut tentang sunnatullah dan syariatullah tadi, macam yang apa Rozaidi sebut tadi, benda-benda kedua-dua benda ni adalah keduanya hukum Tuhan, dan kita kena mentaati kedua-dua hukum ni. Kan, sebab dia ada dua hukum Tuhan kan. Maksudnya sunnatullah pun hukum Tuhan juga. Kalau bila kita konflik dengan sunnatullah, bermakna kita seakan-akan bercanggah dengan hukum Tuhan. Kan? Dia macam tu kan. Jadi sebab itulah kalau kita tengok macam tadi yang sebut tadi kan, kalau kita pegang hukum bila kita pegang hukum syariatullah, kita tinggal hukum sunnatullah, kita konflik. Pegang sunnatullah, tolak hukum syariatullah pun konflik juga. Jadi sebab itulah yang bila kita tengok apakah rujukan syariatullah, kita kena rujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu rujukan asas yang tertinggi. Kan? Tetapi dalam sunnatullah, apakah rujukan dia? Kan? Rujukannya adalah hikmah yang Allah kurniakan kepada manusia melalui research, pengalaman, kajian. Itulah sekalipun daripada orang-orang yang bukan Islam, tetapi mereka telah menyingkap hukum Tuhan, iaitu hukum sunnatullah tadi tu. Maka sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada pakar jika kamu tak mengetahui. Tanya kepada ahli zikir jika kamu tidak mengetahui. Aku bawa satu hadis kan, hadis riwayat Muslim. Dan aku rasa semua pernah dengar hadis ni, iaitu hadis Rafi' bin Khadij. Dia menceritakan bahawasanya satu hari Rasulullah SAW tiba di Madinah, dan Rasulullah mendapati orang-orang Madinah ni, orang-orang Ansar, mereka ya'burunan nakhl, ataupun disebut sebagai yulaqihunan nakhl. Maksudnya mereka mendebungakan, mengkahwinkan pokok tamar tu. Debunga pokok tamar lah. Kan? Mereka mendebungakan pokok tamar. Jadi bila Rasulullah lihat, Rasulullah kata, ma tasna'un, apa yang kamu lakukan? Dan mereka jawab, kunna nasna'uhu. Memang kami sebelum ni pun kami buat macam ni lah, untuk mereka tanam pokok tamar. Sebab orang Madinah, mereka terkenal dengan menanam pokok tamar ni. Mereka ahli pertanian. Jadi Rasulullah SAW tengok mereka kahwin ke pokok tamar, debunga ke pokok tamar. Rasulullah kata, apa yang kamu buat ni? Mereka kata, yang ni memang kami duk buat daripada dulu lagi kan. Memang cara mereka buat macam tu kan. Cara mereka buat macam tu. Kemudian Rasulullah SAW kata kepada mereka, Rasulullah kata, la'allakum law lam taf'alu kana khaira. Kalau kamu tak buat, boleh jadi kalau kamu tak buat macam ni, kamu tak ada bunga pokok taman ni, mungkin lebih baik. Kan? Mungkin lebih baik. Kemudian fataraku, lalu orang Ansar tadi ni, orang-orang Madinah, mereka tinggalkan benda tu. Mereka tak ada bunga pokok tamar. Kemudian fanafadat au fanaqasat, kan, lalu bila datang hujung musim tu, pokok tu jadi tak berkualiti, tak bermutu, dan buahnya kurang. Buah kurma tu, buah tamar tu tak berkualiti, dan buah tamar tu jadi kurang. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi SAW, buah tamar jadi tak elok pula, jadi tak ranum pula. Mereka tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, macam mana ni kan? Sebab kau kata tak payah debungakan pokok tamar. Kemudian apa jawab Nabi SAW? Innama ana bashartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bihi wa idza amartukum bi syai'in min ra'yi fa innama ana bashar. Rasulullah SAW kata, sesungguhnya aku manusia. Rasulullah kata, sesungguhnya aku manusia. Jika aku suruh kamu dalam urusan agama kamu, maka kamu ambil. Kan? Tapi jika wa idza amartukum bi syai'in min ra'yi, jika aku suruh kamu dalam urusan keduniaan, maksudnya aku sebut satu benda daripada pandangan aku sebagai seorang manusia, innama ana bashar, sesungguhnya aku manusia. Dalam riwayat yang lain Rasulullah kata, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih mengetahui tentang urusan agama, tentang urusan dunia kamu.
urusan dunia kamu kan. Jadi dekat situ nampak bahawasanya Rasulullah SAW kata, patutnya kalau nak ikut, kalau Rasulullah tak katalah, apa kena ikut aku juga kan. Tak tumbuh pun kalau tak ranu pun kena ikut juga kan. Rasulullah tak kata macam tu. Tapi Rasulullah mengiktiraf kepakaran para sahabat. Kepakaran mereka. Sebab Rasulullah SAW, maka sebab itu di kalangan ulama hadis cuba bezakan sama ada di antara perkataan Nabi ni ada yang wahyu, ada yang ijtihad Nabi SAW. Okey, tak apa, yang tu perbincangan yang lain lah. Jadi nak kata dekat situ, nak kata situ Rasulullah iktiraf kepakaran para sahabat. Rasulullah kata kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Maka dan banyak berlaku sebenarnya kan. Kalau kita tengok macam tadi yang macam yang sebut tentang apa tadi, tentang perubatan tadi, insulin apa semua ni kan. Rasulullah memang dia ada sebut tentang, memang dalam Al-Quran ada tentang asal, tentang apa ni, tentang apa ni, apa sebut asal ni, madu kan, ada madu kan. Dalam hadis ada tentang habatus sauda. Tapi Rasulullah SAW tak suruh berubat dengan yang tu semata-mata. Rasulullah tak suruh berubat dengan tu semata-mata. Bahkan pada zaman Nabi ada seorang yang bernama Al-Harith bin Kalada. Al-Harith bin Kalada dia bukan orang Islam kan. Para ulama hadis sebahagiannya mentarjihkan dia bukan orang Islam. Tapi Rasulullah suruh sahabat rujuk kepada dia dalam urusan perubatan. Sebab dia pakar dalam bidang tu sekalipun dia bukan Islam. Kan? Bahkan ketika Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha antara yang terkenal dia ni menguasai ilmu perubatan. Kan? Mereka kata ada orang kata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau kau ni faqih kan, tak heranlah kau isteri Nabi. Kalau kau hafal hadis banyak, tak heranlah kau isteri Nabi. Kalau kau pandai syair Arab, tak heranlah kau ni anak Abu Bakar, bangsawan Arab, bangsawan Quraisy." Kan? Tapi yang peliknya, kenapa yang hang ni apa? Kenapa yang hang tahu perubatan ni kan? Apa kata Aisyah? Aisyah kata sesungguhnya ketika Rasulullah SAW sakit, banyak perwakilan daripada Arab mereka datang. Mereka datang dan mencadangkan ubat kepada Nabi SAW. Dan aku yang membancuhnya. Aku yang bancuh, orang cadang ubat aku bancuh. Jadi kat situ aku belajar. Kan? Jadi dekat situ nak nampak bahawasanya Rasulullah mengiktiraf. Rasulullah kata, aku tak mau ubat-ubat ni, aku nak madu ya. Rasulullah tak kata macam tu kan. Betul, boleh buat macam tu. Betul. Ataupun jampi ya. Aku kan aku jampi je lah. Tak, Rasulullah berinteraksi dengan sunnatullah. Maksudnya Rasulullah mengiktiraf kepakaran orang lain dalam urusan-urusan yang macam tu. Jadi kena baliklah kepada apa yang Nabi sebut tadi kan. Wa idza amartukum bi syai'in min dinukum fakhudhu bihi. Kalau aku suruh dalam urusan agama kamu, maka kamu ambil, ikut, taat. Tapi kalau aku suruh dalam urusan keduniaan kan, fa inna ma ana bashar, sesungguhnya aku manusia. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Maksudnya Rasulullah mengiktiraf benda-benda yang macam itulah. Wallahu alam. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak Amar dia share mungkin sisi pandang yang berbeza sikit sebab Amar orang yang belajar dalam bidang agama, bidang hadis dan sebagainya. Aku orang yang belajar dalam bidang sains dan sekarang pun bekerja dalam bidang sains. Sekarangnya walaupun macam tu kami dua-dua masih lagi belajar dalam bidang agama dan masih lagi belajar dalam bidang sains. Kira masih lagi duk mangkak pelan-pelan insya-Allah. So perkongsian berkenaan dengan syariatullah dengan sunnatullah tu dah selesai sampai takat tu. Aku nak pi lagi banyak poin ni sebenarnya tapi aku risau lagi internet kita putus dan sebagainya ni. Putih lagi. Okey, tak apa. Minta maaf lah, terputih lagi sekali. So insya-Allah Amar aku rasa kita kena tarik handbrake saat. Tapi sebelum kita tarik handbrake tu kita cakap poin yang last sekali. Yang last yang aku rasa poin tu penting. Iaitu poin yang dalam perbincangan kita poin nombor 9. Input, proses dan output. Benda ni aku rasa core dalam buku ni. Kalau macam sahabat-sahabat yang baca buku ni, kalau jumpa yang pasal input, proses dengan output ni, tolong beri perhatian. Kalau benda-benda poin-poin lain tak dapat poin yang input, proses, output ni pun dah cukup. Sebab bagi aku buku ni kalau kita kata buku ni adalah bumi ke,
dekat core dah, dekat tengah-tengah tu adalah, pada pandangan aku, adalah input, proses dengan output tu. Dan kalau kita nak simpulkan secara mudah, boleh rujuk muka surat 174, muka surat 189 yang kata input ni iman, proses ni adalah amal ibadah apa semua tu, lepas tu output ni main pada akhlak. Betul Mar? Macam tu kan? Betul. Betul lah. Okey. Jadi macam sekarang ni input, kalau macam orang Islam, iman tu dia main persoalan apa, kepercayaan, akidah, dia mencari Tuhan, beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi Muhammad SAW, kitab, malaikat dan sebagainya. Kita dah ada dah apa benda-benda tu. Lepas daripada tu dia main kepada proses, kita ikut ibadah, kita ikut macam mana yang Nabi Muhammad SAW ajak dalam proses ibadah dan sebagainya, dan dia daripada situlah dia akan membawa kepada output. So sekarang ni setakat yang hang baca Amar dan yang hang faham, masalah kita ada dekat mana? Masalah kita ada dekat input ke? Masalah kita ada dekat proses ke? Masalah, minta tolong hang komen sikit insya-Allah. Okey. Bila sebut tentang tadi ni, mungkin aku baca dululah bahagian yang mungkin menjadi sandaran lah, berdasarkan pada buku Iktibar Agama yang Hilang ni. Ustaz Azizah ada sebut ibadah yang dilaksanakan perlu jelas matlamatnya. Persoalan tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mahukan daripada kita dalam pelaksanaan ibadah dapat difahami melalui 3 konteks ini, iaitu input, proses dan output. Syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti solat, puasa, zakat dan haji semuanya merupakan proses. Proses itu pula bertujuan untuk melahirkan kualiti tertentu terhadap diri seseorang. Kualiti ini boleh dibahagikan kepada 3, iaitu takwa, iaitu kualiti kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian akhlak, iaitu kualiti kita sesama manusia. Itqan, iaitu kualiti kita terhadap pekerjaan kita yang kita lakukan. Okey, kalau kita lihat dekat sini, macam Ustaz Azizah cuba bahagikan bahawa dia cuba gambarkan, kita boleh tengok Islam ni, sebab Islam ni ada 3 komponen asas lah. Adanya akidah, adanya ibadah, adanya akhlak. Kan? Jadi input macam output macam akidah adalah input lah. Input adalah akidah, kan? Proses adalah ibadah dan outputnya adalah akhlak, kan? Tapi macam mana kalau output dia macam tadi, kan? Macam mana output ni kalau boleh jadi masalah, kan? Contohnya orang Islam, kan? Orang Islam semayang, kan? Percaya Allah, kan? Tapi dalam masa sama akhlak buruk, kan? Ni masalah ni main kat mana, kan? Sebab mungkin kita kena tengok balik, kan? Sebab output ni, output macam tadi lah yang Ustaz Azizah sebut tu adalah seperti akhlak, kan? Akhlak yang baik, kan? Takwa ataupun takwa hubungan kita dengan Tuhan, kan? Ataupun satu lagi itqan dalam kerja kita ni telus tak telus, kan? Jadi dalam benda-benda yang macam tu kita kena tengok balik, kan? Masalah kita ni sama ada boleh berlaku pada input ataupun boleh berlaku pada proses. Mungkin pada akidah tu input tu masalah. Mungkin akidah kita tak, mungkin bercampur dengan khurafat ke, ataupun ada masalah lah, kan? Ataupun bercampur dengan mungkin keyakinan kita belum jelas, ataupun akidah kita belum mantap, kan? Keyakinan kita tak kuat, kan? Contohnya, kan? Ataupun proses, kan? Proses mungkin boleh jadi, kan? Sebab yang nak proses akidah kita ni adalah ibadah tu. Allah jadikan ibadah di samping kita tunduk dan patuh pada titah perintah Allah, dia juga menjadi proses untuk menghasilkan amalan yang untuk menghasilkan akhlak yang baik. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang mungkin ayat ni semua kita pernah hafal, kan? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Macam mana kalau orang dah semayang, dah solat, tapi mungkar duk buat juga, kan? Mungkar duk buat juga, kan? Ramai yang semayang tapi mungkar pun duk buat juga. Maka kita kena tengok kepada masalah, mungkin boleh berlaku pada proses tu, mungkin ibadah tu tak ikut cara Nabi ke, ataupun ibadah tu tak fokus elok-elok, ataupun ibadah tu mungkin ibadah tu tak khusyuk ke, kita main sambil lewa ke. Dia memberi kesan kepada, dia memberi impak kepada akhlak, jadi impak pada akhlak tu. Jadi sebab itu akhlak, akidah pun kena maksudnya kena tengok, check balik pada akidah kita, pada ibadah kita,
baru dia akan menghasilkan ibadah yang menghasilkan akhlak yang elok lah. Akhlak yang betul. Akhlak yang betul. Okey. So yang macam ada kita tambah. Sila. Mungkin ada satu ayat lagi yang mungkin lebih clear. Kita nampak input, proses, satu lagi apa? Output. Kan? Iaitu ayat tentang puasa. Kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan? Wahai orang-orang yang beriman, itu input. Kan? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu puasa, itu proses. Kan? Kemudian last sekali Allah sebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi kalau kita puasa tak menghasilkan takwa, jadi mungkin ada masalah pada iman kita ataupun masalah pada proses kita. Wallahu alam. Okey, baik. So untuk pengetahuan sahabat-sahabat semua, memang input, proses dengan output ni bagi macam mana yang aku sebut tadi memang sangat-sangat ditekankan dekat dalam buku ni, dan benda ni adalah benda yang penting yang macam nak kata, kalau kita nak rumuskan, yang ni adalah take home message bagi akulah secara peribadi yang sangat-sangat penting untuk kita baca buku ni, kita faham dan cuba repair balik. Sebab memang kita sekarang ni ada masalah pada output. Sebab kadang tu orang tengok tak nampak macam orang Islam pun, akhlak hang tak macam orang Islam pun, ataupun macam cara tingkah laku, masalah integriti dan sebagainya. So bila kita tengok balik masalah daripada input, macam mana yang Ahmad cakap tadi, masalah pada input iaitu iman, akidah dan sebagainya, dan juga mungkin masalah pada proses tu, ibadah kita tu ada masalah dan sebagainya, menyebabkan output tu tak macam mana yang disebutkan, macam mana yang Allah Ta'ala sebutkan yang tadi surah Al-Baqarah pasal puasa dan juga pasal solat juga. Jadi aku teringatlah kata-kata daripada pensyarah aku waktu aku belajar farmakonosi, Prof Zahri. Dia respon, dia kata garbage in, garbage out. Dia kata kalau macam hang ambil something, contoh kalau macam kita buat ubat daripada herba dan sebagainya, hang tak ambil bahan yang betul, hang ambil bahan campur dengan sampah-sampah semua, bubuh, hang proses dan dia akan out sebagai garbage. Garbage in, garbage out. So macam benda tu simple, tapi aku tak pernah terfikir kata aku nak bawa garbage in, garbage out tu dalam proses agama. Aku tak pernah terfikir sehingga aku baca buku ni. Jadi macam kalau nak bagi kredit, aku akan bagi kredit dekat buku ni dari sudut tu, input, proses dan output. So aku tak berani nak sambung lagi poin-poin yang ada sebab kita dah live 1 jam 18 minit dan aku risau internet connection makin haywire, makin teruk sebab sekali tiba-tiba aku hilang, sekali lagi tiba-tiba Ahmad hilang. Aku risau yang tu sekali macam dia tak best kalau macam kita nak proceed. Takut ada poin-poin yang tertinggal dan takut orang tak faham. So sekarang ni kita conclude tu Aimar. Kita conclude. Kalau daripada side hang, kalau hang nak conclude, kenapa hang sebut? InsyaAllah. Okey, yang pertamanya aku nampak lah benda yang paling penting lah. Antara keistimewaan buku ni tu lah, siapa yang tengok ni kan, dan siapa yang belum beli tu, bukan nak campaign suruh beli tu, tapi campaign tu kami tak dibayar pun. Kami tak dibayar pun buat review buku ni. Bukan ada interest apa-apa kan, tapi nak kata antara keistimewaan buku ni macam mana Ustaz Azizan ni dia dapat benda yang berat, dia dapat simplify kan benda tu, ataupun memudahkan untuk pembaca-pembaca orang awam ni dapat baca dengan baik kan, dapat faham, dapat hadam kan. Itu satu kerja yang bukan senang kan, kerja yang mudah, bukan kerja yang mudah, susah kan. Benda yang berat dia dapat simplifykan benda tu supaya orang-orang yang masyarakat umum ni dapat baca dengan baik kan. Jadi galakkanlah supaya baca kan buku ni. Dan antara benda yang aku tengok daripada semua buku ni yang aku rasa antara tema-tema yang paling penting, yang pertamanya adalah tentang sunnatullah dan syariatullah mesti berjalan secara seiring. Mentaliti orang Islam mesti kena betulkan benda ini. Mesti berinteraksi, kerana syariatullah dan sunnatullah adalah satu perkara yang harmoni, yang tak akan bertentangan di antara satu sama lain. Tak akan bertentangan kerana sunnatullah Allah yang cipta, syariatullah pun Allah yang punya. Kedua-dua hak Allah SWT, dan tak mungkin perkara itu akan bercanggah. Yang bercanggah tu adalah kita, masalah.
Jadi kita sentiasa nak kena berinteraksi kedua-dua benda ni secara harmoni. Yang keduanya adalah kepada yang tema yang kedua macam tadi yang Rozaidi sebut tadi ni adalah tentang input, proses dan output tu kan. Maksudnya akidah yang sejahtera tu mesti diproses dengan ibadah akan menghasilkan akhlak yang baik. Sebab tu yang ni benda ni kena beri penekanan yang penting lah kan. Jadi sentiasa kita kena check kan, kita kena muhasabah. Kalau ada masalah kita kena muhasabah, kena refleksi diri kita kan, check balik akidah kita macam mana, keimanan kita yang sentiasa naik dan turun, mungkin ada masalah kan. Sebab akidah yang Nabi SAW bawa ni bukan akidah yang mandul, tapi akidah yang hidup. Kan? Kan akidah bukan setakat macam masalah masyarakat sekarang ni, dia bincang tentang sama ada ayat-ayat mutasyabihat, takwil tak takwil, kan, Allah bertempat tak bertempat. Perbincangan tu lebih kepada tu yang tak menghasilkan amal apa-apa pun, tak meningkatkan iman pun. Bukan kata perbahasan tu tak penting. Konflik tu dah berlaku 1000 tahun yang dahulu yang kita warisi sampai hari ni. Tapi kita tak bagi. Kita tak fokus kepada bagaimana kita tak fokus macam mana akidah itu berfungsi mengubah para sahabat menjadi generasi yang sangat mulia, generasi yang hebat kan. Contohnya kan, kita beriman kepada Allah Maha mendengar, Maha melihat kan. Setengah orang dia sibuk bincang, bukan salah bincang tu, tapi nampak kadang-kadang berlebih-lebihan dan akhirnya bawa kepada takfir, mentakfir, sesat, menyesatkan. Tapi sepatutnya beriman kepada sifat-sifat Allah ni, benda tu sepatutnya bagi kesan pada diri. Allah Maha mendengar, Maha melihat contohnya. Kan? Patutnya kita ni lebih rasa takut kalau kita nak buat maksiat depan orang ke belakang orang ke, kan, sembunyi secara nyata ataupun secara tersembunyi, kan. Kita nak buat kerja, kan, mungkin bos nampak, bos tak ada, kan, tapi kita rasa Allah Maha melihat kita. Itu patutnya akidah yang berfungsi, kan. Sepatutnya macam tu kan. Ibadah kita pun ibadah yang sepatutnya ibadah yang sahih lah, sebab ibadah ni proses, kan, betul tak? Ibadah ni proses kan. Jadi proses ni Allah bagi manual dia, kan. Allah bagi manual dia, cara dia kan, yang Rasulullah Allah bawa dan Rasulullah SAW sampaikan kepada kita kan. Mesti ibadah tu mungkin mengikut cara Nabi SAW, apa yang dia tunjuk kepada kita. Kalau manual tu, proses tu, contoh mesin lah, katalah mesin. Kita pergi mesin tu, kalau kita beli, kita dapat sekali dengan manual dia, patutnya kita ikutlah manual dia tu kan. Contohnya kita nak buat donat contohnya kan. Kita belilah mesin proses donat kan. Kita proses donat, tapi kita pipi kan, benda tu untuk kita isi tepung, isi gandum ya. Kita pipi isi kayu dalam tu. Tak rosak ke benda tu kan. Kita guna suka hati kita je. Lingkup lah kan. Tapi kita kena ikut manual lah. Manual ni adalah Allah hantar Rasul supaya sampai kepada kita macam mana, iaitu Al-Quran dan Sunnah kan. Baru akan menghasilkan akhlak yang baik, insya-Allah lah. Dan saya rasa benda tu bukan simply macam tu je, tapi dia perlu dimuhasabahkan, sentiasa ditajridkan dari semasa ke semasa. Yang ketiganya, yang last kali yang Ustaz Aziza sentuh di akhir tu adalah berkaitan dengan mengawal diri kan, mengawal diri kot Ustaz, tengok mengawal diri ujung tu lah. Yang ujung sekali tu kan, dia ada sentuh tentang yang kalau yang aku dapat simpulkan lah dekat sini adalah mengawal diri, mengertikan kalau kita tengok muka surat 302 tu, penulis ada bagi kita mengertikan makna beragama dalam kehidupan banyak tertakluk kepada hasil keupayaan kita mengawal diri. Keupayaan mengawal diri itu ialah jihad besar yang sesungguhnya menentukan sama ada kita hidup bermakna dan mati mulia atau mensia-siakan kewujudan diri demi memuaskan kemahuan kepada suatu yang fana. Jadi kat sini nak jelas pada kita adalah dia balik apa pun pada diri sendiri lah. Kan, balik kepada diri sendiri. Macam mana kita nak memaknakan agama tu kan. Sebab last kali tu ada sentuh tentang syaitan, hawa nafsu dan sebagainya ni. Benda tu adalah musuh kita lah. Mungkin kita kata apa ni cerita tentang syaitan, macam benda biasa ni kan.
Tapi benda tu sebenarnya penting kan. Sebab kita sentiasa bertempur dengan benda tu. Hawa nafsu kita bertempur dengan syaitan. Tiap hari macam tu. Tiap hari kita ni kan. Dan kita perlukan jihad, usaha kita, jihad yang kuat untuk melawan kedua-dua benda ni kan. Di samping kita dapat ilmu. Ilmu tu penting kan. Ilmu penting tapi perlu kita juga jihad untuk untuk memperbaiki diri kita lah. Sebab itu dalam surah An-Nas kan. Dalam surah An-Nas ni surah last sekali kan. Kalau buku ni kesimpulan lah. Last sekali kesimpulan kan. Dalam surah An-Nas ni apa yang Allah sebut kan? Allah kata tentang qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung daripada Rabbin nas, Tuhan manusia. Malikin nas, pemilik manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Maksudnya nak sentuh tentang rububiyah, uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian min waswasil khannas kan, daripada bisikan waswas daripada syaitan. Sama ada daripada minal jinnati wan nas, sama ada daripada jin dan manusia. Maksudnya Tuhan nak sentuh tentang tauhid, tentang rububiyah Allah, ketuhanan Allah, tentang uluhiyah Allah SWT, dalam masa yang sama nak sentuh kepada kita supaya kita tahu musuh kita yang nyata sepanjang hayat kita adalah syaitan. Yang kita kena sentiasa berhati-hati kan. Lepas tu yang satu lagi aku nak sentuh adalah tentang last sekali yang Ustaz Asriza dah sentuh pada muka surat muka surat 309 ni. Dia cuba bawa 309 dia cuba bawa nasihat daripada Stephen Covey. Stephen Covey kan, tentang kawalan diri kan. Tiga komponen induk untuk mengawal diri kita. Yang pertamanya ada pemantauan, monitoring lah. Kemudian standard, kemudian strength, iaitu kekuatan kan. Jadi standard tu adalah ilmu. Standard adalah ilmu supaya kita dapat faham, kita tahulah apa yang halal, apa yang haram, apa yang boleh, apa yang tak boleh. Itu penting kan untuk kita ada ilmu kan. Tapi ilmu saja tak cukup kan. Belum tentu orang yang tahu, tapi orang, maksudnya dia kata kat sini manusia tidak bertindak berdasarkan apa yang dia tahu, tetapi manusia didorong bertindak berdasarkan apa yang mereka mahu dan mampu kan. Jadi kadang-kadang manusia buat bukan apa yang dia tahu pun. Dia dah tahu dah solat ni wajib tapi dia tak semayang pun, contoh kan. Tu satu benda kan. Tapi dia kena pergi kepada tadi kan pemantauan dan kekuatan lah. Cuma Ustaz Asriza dia tak jelas lah pemantauan tu. Bagi akulah, aku rasa tak clear. Maksudnya benda macam mana nak pengawalan tu, monitoring tu macam mana? Mesti aku rasa mungkin kena jelaskan lah, sebab mungkin ada contoh yang lebih clear, sebab dia ada terangkan tapi mungkin aku rasa macam perlu di-clearkan lagi. Tak orang sampai kan. Macam mana nak kawal tu. Kemudian satu lagi adalah strength tu, dia pun mungkin strength tu aku agak macam kekuatan iman ke, kekuatan jati diri ke, mungkin lah, tapi dia tak jelaskan secara rinci lah benda tu. Mungkin yang tu kot aku rasa. Wallahu alam, yang ni konklusi lah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak kepada Amar Ismail sebab kongsi konklusi dan sebagainya daripada tadi. Dan minta maaf lah kepada siapa-siapa yang tanya-tanya soalan. Macam memang ada beberapa soalan kat sini, Nur Akal, Auji dan sebagainya ada tanya soalan, tapi aku tak berani nak ambil soalan-soalan ni dan untuk jawab kat sini sebab lagi takut jadi macam tengah-tengah jawab tadi lagi stuck, tak berapa dengar ke, takut jawapan tak berapa sampai. Jadi insya-Allah soalan-soalan tu kami akan himpun. Soalan banyak. Ada tiga soalan dan tiga soalan tu panjang. Macam mana? Tu lah, kalau ada soalan tu kita cuba respon sekejap ke apa ke? Tak ada lah. Okey, soalan pertama dia kata sana. Okey, dia kata soalan saya, dia kata kalau tak ada kaitan minta maaf, dia kata Islam ni agama atau ideologi atau mabda? Terima kasih. Mabda tu aku tak sure apa dia. Amar ada respon ke? Islam ni tentang benda ni.
Mabda' ni tak silap aku macam permulaan. Mabda' ni asas kot, prinsip. Macam tu lah yang aku faham kan. Sebenarnya bagi aku, dia Islam agama lah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Kan? Sebab dia adalah agama Tuhan kan. Agama Tuhan yang mutlak di sisi Allah SWT kan. Mutlak hak Allah SWT kan. Sebab ideologi ni, kalau ideologi yang aku faham lah, ideologi ni dia terbit daripada manusia kan. Dia boleh salah, boleh betul kan. Tapi agama kalau daripada Allah tak mungkin silap kan. Daripada Allah yang wahyu daripada Allah SWT tak mungkin silap kan. Tapi ideologi ni kadang-kadang boleh betul, boleh silap kan. Kita sebagai seorang Muslim ni, ideologi ni mesti diukur dengan agama. Mesti diukur dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau macam kita kata dekat dalam Islam ni kiranya agama yang ada mabda' tu macam prinsip lah. Kalau macam kata Islam ni dia main dengan prinsip-prinsip tertentu yang kita kena pegang, sesuai tak? Wallahualam, aku pun tak faham apa maksud mabda' yang dia nak masukkan ni. Okey, baik. Yang tu soalan pertama. Yang tanya soalan ni seorang je sampai setakat sekarang. Soalan kedua dan ketiga tu agak panjang. Nak proceed ke, Mas? Tak tahu ikut hang. Kita try soalan nombor 2 tu. Kami cuba untuk meraihkan soalan-soalan yang ditanya. Okey. Dia kata, soalan kedua, bagaimana ingin pisahkan faham antara kezaliman agama dengan kezaliman manusia? Rinciannya macam kes zaman gelap Eropah, kezaliman manusia dianggap kezaliman agama itu sendiri. Kata saya harap tak kelirukan panelis. Yang ni aku rasa kezaliman agama dengan macam mana? Yang ni rasa sesuai dengan hang kan. Aku jawab. Allah Akbar. Kata yang dia respon dia. Macam mana pandangan peribadi tu adalah, tapi nak kata jawapan tu adalah jawapan yang paling betul tu aku tak berani nak kata. Kalau kita tengok kezaliman agama dan kezaliman manusia, dia akan relate balik sama ada kita nak letak label tu dekat mana, dekat siapa. Isu-isu ni timbul bila macam contohnya dulu Kristian ke zaman gelap Eropah, kira orang kata Kristian zalim. Pasal apa Kristian zalim? Sebab dia buat sekian-sekian benda-benda salah. Padahal yang buat tu adalah manusia. So macam aku cenderung untuk menilai sesuatu perbuatan salah, terutamanya kalau macam benda tu melibatkan agama aku sendirilah, agama Islam, yang mana kita kata Islam tak ajak buat benda-benda salah, dan andai kata ada umat Islam yang buat benda salah, menzalimi orang dan sebagainya, kita akan kata umat tu lah silap, orang tu lah silap. Macam contoh, kalau kita relate dengan bangsa pun, kita tak boleh nak kata kalau macam Melayu tu malah benda paling senang. Kita tak boleh kata semua Melayu malah. Sebab yang malah tu individu, kecenderungan manusia. Jadi aku lebih cenderung kalau macam kita nak kata satu agama tu salah atau betul, kita kembali kepada kitab dia. Kita kembali kepada teks dia. Kita nilai dia setakat mana yang kita mampu. Kita tengok yang ni setakat yang kita faham, agama ni dia tak menyuruh sekian. Agama ni menyuruh kepada sekian. So kalau macam benda yang bertepatan dengan suruhan agama tu, mungkin kita kata suruhan benda tu adalah baik pada kacamata agama tu. Tapi kalau macam benda tu dia bertentangan dengan apa yang disuruh oleh agama tu, mungkin benda tu jahat ataupun salah pada pandangan agama tu. Tapi secara kolektif, benda yang makruf, orang lain semua tahu. Misalnya tolong orang miskin tu baik, kita kata berkata-kata benar ataupun menjaga integriti tu, semua tu baik. Benda-benda tu secara makruf semua manusia terima kata benda tu baik, benda tu macam basic principle kebaikan tu ada kat situ. So kita raikan, kalau macam orang buat benda jenayah dan sebagainya, aku cenderung ni secara peribadi lah, aku cenderung untuk tak kata ni agama ni jahat. Aku mungkin berbeza dengan agama tu bila macam agama tu bertentangan dengan benda yang aku pegang sebagai seorang Muslim. Aku akan kata benda ni tak sama dengan apa yang Islam ajak, benda ni salah pada pandangan aku. Tapi untuk aku label setiap orang yang menganut agama tu adalah jahat hanya disebabkan seorang dua ataupun beberapa kumpulan yang buat, bagi aku yang tu tak macam tak tepat. Dan kalau macam mana nak pisahkan, macam tadi aku kata, tengok manusia tu dia agama apa,
benda yang dia buat tu betul-betul tak bertepatan dengan apa yang agama dia suruh. Dia kena tengok itu balik. Kalau benda tu dia buat berdasarkan kecenderungan ataupun kejahatannya sebagai seorang manusia, aku lebih suka untuk kata dia salah sebagai individu dan sebagainya. Kalau agama dia betul-betul menyuruh benda-benda yang salah tu, aku akan kata memang agama dia salah. Suruhan agama dia salah. Macam tu lah kot. Setakat yang mana aku faham. Amah, hang ada nak tambah ke? Aku silap jawab. Aku rasa dah cukup lah. Dah cukup lah. Cukup kan? Kepada penanya soalan, saya minta maaf kalau soalan yang ditanya tu saya gagal jawab dengan baik ataupun macam jawapan tak menepati lah. Nah. So ada lagi satu soalan sebenarnya, soalan ketiga. Minta maaf lah. Okey, soalan ketiga ni agak panjang ataupun yang paling panjang. Dia kata, berkenaan dengan sunnatullah, syariatullah, kalau sekiranya berlaku ketidakseimbangan sosial, ketidakseimbangan kecerdikan, ketidakseimbangan daya tahan penyakit dan etc. berlaku dalam masyarakat, adakah berlawanan dengan sunnatullah dan syariatullah jika manusia memanfaatkan penggunaan ilmu kejuruteraan genetik dengan menggunakan alat CRISPR untuk sunting dan menaik taraf genetik sedemikian menjadikan manusia kembali seimbang taraf kecerdikan, sosial dan daya tahan penyakit? Okey. Amar, nak respon kau macam mana, Amar? Hang respon lah dulu. Yang ni lah. Okey. Minta maaf lah yang tanya soalan, saya mungkin kurang info berkenaan dengan kejuruteraan genetik dengan menggunakan alat CRISPR. Tapi setakat yang saya faham dengan soalan ni adalah macam mana kita nak guna, adakah salah kalau kita nak guna benda-benda luar untuk kita untuk kita jadikan manusia tu kembali seimbang taraf kecerdikan, sosial dan daya tahan penyakit. Soal benda ni haram ataupun halal dari sudut agama, atau aku kena serah kepada orang agama untuk bincang, untuk tentukan hukum dia halal dan haram dan sebagainya, sebab aku bukan orang yang mampu nak letakkan hukum. Tapi setakat yang aku faham, aku relate dengan benda yang mudah hari ni lah. Macam vaksin lah misalan. Kalau macam kita nak tingkatkan daya tahan penyakit dalam badan, kalau kaedah tu ada satu kaedah yang diluluskan ataupun yang agama bagi, benda tu boleh ada bawa manfaat dan sebagainya dan penting untuk dunia hari ni, proceed. Tak ada masalah. Tapi kalau macam benda tu dia memang terang-terang salah daripada sudut prinsip agama dan sebagainya, yang tu mungkin aku agak ragu untuk buat lah. Melainkan benda tu betul-betul memang benda yang penting untuk buat, kalau tak buat mati misalan. Cuma bila main pasal ketidakseimbangan kecerdikan, ketidakseimbangan sosial, benda-benda ni semua benda yang kita boleh ubah sebagai manusia. Sebab macam mana, bukanlah mengubah ciptaan Allah kalau kita cuba nak seimbangkan taraf sosial. Macam kita kata kelas struggle kan, struggle kelas ataupun siapa lagi miskin. Kalau betul aku faham macam ni, siapa miskin, siapa kaya dan sebagainya, benda-benda tu kita boleh ubah. Kita boleh ubah dalam sistem masyarakat kita hari ni. Kalau persoalan ekonomi yang ditimbulkan, keseimbangan sosial yang ditimbulkan, tapi keseimbangan kecerdikan dan sebagainya, benda tu bukan main pada genetik semata-mata. Kita cerdik ke, kita bodoh ke, bukan main pada genetik kita semata-mata. Dia bawa kepada usaha ataupun satu lagi kemudahan. Orang tu boleh terima kemudahan ataupun dari segi internet, informasi dan sebagainya. Benda-benda tu kita boleh ubah. Tapi bila dia kepada kita nak ubah genetik manusia ke, kita nak ubah genetik manusia, tak boleh ubah setakat yang aku faham. Macam kalau contoh kita nak ubah, kita nak tingkatkan imunisasi manusia dan sebagainya, selagi mana tak ubah ni setakat pendapat aku lah. Selagi mana kita tak ubah ciptaan Allah, sila. Tak ada masalah. Tapi kalau macam tadi aku kata soal sosial, ekonomi, kecerdikan apa semua tu, benda yang kita boleh provide, benda tu kita boleh selesai masalah inequality tu. So proceed je lah. Aku tak nampak dekat mana bercanggahnya sunnatullah dengan syariatullah dalam isu ni. Malah kalau jawapan aku agak lalut dan aku tak betul-betul on point dengan persoalan yang ditanya oleh sahabat kita Nur Raka Auji ni. Amar, ada nak tambah ke? Aku rasa apa yang respon tu mungkin sedikit banyak tu rasa dah berjawab dah kan. Cuma itulah aku nak menegaskan di segi sunnatullah dan syariatullah ni dia tak akan bercanggah lah antara satu sama lain, sebab kedua-duanya ni adalah daripada hukum Allah SWT. Cuma yang bila bercanggah tu mungkin di segi ijtihad manusia. Kan ijtihad manusia ni boleh betul, boleh silap dan sebagainya.
kan. Dan dalam masalah, contohnya dalam masalah katalah masalah apa ni, bila berlakunya sebab apapun macam tadi kan, contohnya bercanggah dengan sunatullah kan, bercanggah dengan sunatullah bukan hukum, bukan sunat syariatullah tu yang bercanggah dengan sunatullah, tapi mungkin ijtihad manusia yang kita sangka syariatullah bercanggah dengan sunatullah. Yang tu yang mesti kita kena betulkan lah kan. Sebab kadang-kadang tu jangan kita apa yang manusia cakap tu kita terus refer kepada agama ataupun refer kepada Allah SWT ataupun pada syariatullah. Contoh, ada seorang ustaz ni cakap, seorang ni cakap, dia cakap, apa ni bercanggah dengan, rasa ni macam bercanggah ni kan, bercanggah dengan, contohnya katalah ada seorang ustaz, contoh kata ustaz ni kata haram vaksin apa semua, contoh. Aku tak kata siapa-siapa, tapi aku kata macam tu. Padahal vaksin ni kan berkesan kan. Vaksin ni kan dapat mengelak daripada berlakunya kemudaratan yang lebih besar dan sebagainya. Contohlah macam tu kan. Jadi kita jangan anggap apa yang ustaz tu cakap ada syariatullah. Dia tak mewakili kan. Maksudnya dia masalah dia lah kan. Maksudnya yang bercanggah tu pendapat dia, bukan syariatullah yang bercanggah. Syariatullah, sunatullah adalah satu perkara, kedua-duanya adalah hukum Tuhan yang harmoni, yang tak akan bertentangan antara satu sama lain lah. Wallahu alam. Terima kasih yang bertanya soalan, dan terima kasih kepada Amal sebab ada respon juga lah beberapa soalan, dan kami minta maaf sangat-sangat anda kata jawapan kami tu tak mendapati benda yang penanya mahukan dan sebagainya, ataupun kalau macam ada jawapan kami tu silap, minta teguran, minta tolong cerita balik silap kat mana, dan kalau kami tak menjawab soalan tu, tak menjawab soalan kat mana lah, minta maaf sangat-sangat sebab atas keterbatasan masalah internet kami dan atas keterbatasan masa dan sebagainya. Alhamdulillah 3 soalan tadi tu kami berjaya raikan dan kami jawab setakat mana kami boleh. Amal tak ada apa-apa dah kot noh. Kalau tak ada aku nak conclude je. Tak ada. Tak lah. Okey, baik. Konklusi ya, alhamdulillah hari ni kita boleh sentuh beberapa poin yang daripada buku ni, yang aku rasa buku ni sebenarnya penting untuk kita baca, dan pada masa yang sama untuk kita kritik juga, sebab aku ada poin-poin yang aku nak kritik dalam buku ni tapi aku tak sempat nak sentuh, dan kalau aku sentuh poin tu dia akan jadi lagi panjang. Tapi tak apa, insyaAllah doakan mudah-mudahan ada slot kedua dan ketiga dan sebagainya, nanti kita bincang juga tentang buku ni insyaAllah. Dan aku nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton pada malam ni, yang bertanya soalan dan yang setia sampai ke sekarang. Kita dah live selama 1 jam 43 minit, dan terima kasih juga kepada Ahmad Ismail sebab sudi teman aku sembang malam ni. Kalau dah aku tiba-tiba pusing soal dah. Okay, so doakan sesi-sesi kita yang pada masa akan datang akan bertambah baik, dan moga-moga ada manfaat yang lebih besar pada masa akan datang. So kalau tak ada apa-apa, kita tangguh sesi kita malam ni. Dan daripada aku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak. Amar? Okey, terima kasih. Jika ada, sebab kalau ada kesilapan, kelemahan tertentu, mohon maaf juga. Dan insyaAllah lah sebarang teguran tu insyaAllah kami terima dengan dada yang lapang. InsyaAllah. Itu je kot. Okey, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, book surgeon, analyze, scrutinize, criticize, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaidi? Ya. Ada tutup live kah? Aku tengah nak end ni. Okey. Tidak ada masalah. Sana.